Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah lelaki hadza karamah itu. Saya nak tanya soalan kepada Ustaz Salman. Dengar perbahasan tadi bunyi macam berbelit-belit sangat. Apa nasihat Ustaz Salman kepada orang awam yang apabila dengar perbahasan ni dia rasa pening. Jadi akidah mana yang lebih mudah untuk dia faham kalau dia nak gunakanlah untuk diri dia lah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam masa 2 minit dipersilakan Ustaz Salman. Yang paling mudah untuk orang awam dan sesiapa sahaja pada saya untuk menyamakan dataran khusyuk mereka dan pemahaman yang mereka dapat secara langsung daripada ayat Al-Quran dan memahami realiti sebagaimana itu. Itulah yang disebutkan oleh Yazid bin Harun, dinakalkan oleh Al-Bukhari. Apabila kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi SAW, kita faham sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itulah yang paling mudah untuk orang awam. Kita baca hadis, apabila kamu solat di antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu mengucapkan alhamdulillah, Allah akan menjawab hamadani abdi. Itulah yang kita faham. Bila kita mengucapkan alhamdulillah, kita percaya dengan penuh yakin ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjawab perkataan apa yang kita ucapkan dengan hamba-Ku telah memuji aku. Jadi itulah yang paling dipegang dan itulah realitinya. Bagaimana mekanismenya, kita tidak perlu terperangkap dengan perbahasan mazhab, sehingga cara kita mengenal Tuhan kita dan memahami dalil-dalil agama ini terperangkap di dalam kaedah yang dilukis oleh ahli falsafah. Tidaklah Aristotle lebih mengenali Tuhan daripada para nabi. No, tidak sama sekali. Para nabi lebih mengenali Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh para nabi, oleh orang awam, itu mengandungi ilmu sebenar, bukan sekadar gambaran untuk menenangkan hati orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Arab. Bukan sekadar menenangkan mereka. Itu realiti untuk difahami. Meskipun ia berbeza dengan apa yang telah dipegang oleh tokoh-tokoh ahli falsafah. Jadi balik kepada soalan tadi, yang paling mudah baca Al-Quran, baca hadis. Bagaimana difahami oleh orang awam mengikut konteks itu, itulah realiti sebenar. Tuhan tidak sama dengan kita. Tuhan tidak tertakluk dengan undang-undang manusia yang telah dicipta oleh manusia. Wallahu a'lam. Cukup Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afdal. Soalan saya mudah ya. Untuk Ustaz Salman, apakah tolak ukur kebenaran itu mesti dengan kefahaman orang awam, iaitu dengan maksud jika perkara itu susah untuk difahami, mestilah difahami oleh orang awam, benda itu salah. Kalau benda itu mudah untuk difahami oleh orang awam, benda itu benar. Itu saja. Baik, terima kasih. 2 minit kepada Ustaz Salman. Saya suka soalan ini, menarik juga. Apakah orang awam faham macam mana tu dikira kayu ukur bagi menentukan akidah itu betul atau tidak? Ini penting untuk kita faham. Persoalan pertama yang perlu dibangkitkan, Al-Quran itu kitab ilmu ataupun kitab untuk mengelabui mata orang? Itu dua isu yang perlu diselesaikan. Kalau kita menganggap Al-Quran itu kitab ilmu, kitab mengandungi kebenaran, bukan sekadar untuk control human behavior, tapi mengandungi kebenaran. Okey, kalau Al-Quran mengandungi kebenaran, soalan kedua yang perlu ditanya di sini, apakah Al-Quran bercakap dengan bahasa dataran orang awam ataupun Al-Quran ada special code yang hanya difahami oleh orang yang berfalsafah? Soalan yang kedua. Maka ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat adalah Al-Quran berbicara dengan dataran bahasa orang awam. Nabi tidak pernah menganjurkan para sahabat untuk memahami Al-Quran dengan secret code yang orang awam tak faham. Apa yang disebut Al-Quran simple. Kalau saya boleh bagi satu contoh tentang inilah uhibbul afilin falamma afalat, bila matahari hilang, Ibrahim kata itu bukan Tuhannya. Al-Tabari membawakan banyak tafsiran daripada para ulama. Apa maksud afalat? Hilang. So Tuhan tak boleh hilang. Datang ahli-ahli falsafah kemudian kata bukan. Maksud afala itu bukan hilang tapi berubah-ubah. Kerana daripada hilang itu terbitnya berubah-ubah. Jadi Tuhan tak boleh berubah-ubah. Sifat Tuhan mestilah statik, tidak ada perubahan padanya. Itu bukan difahami oleh orang awam. Dan kalau tengok dalam At-Tabari, tidaklah ditafsirkan sebegitu. Ditafsirkan, tafsiran para ulama salaf adalah sebagaimana difahami oleh orang awam. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala tidak tertakluk ataupun tidaklah wajib mengikut apa yang difahami oleh tidak Aristotle, tidak Plato, tidak Aristotle, Plato ataupun Socrates. Tak. Siapa kata Aristotle lebih betul daripada Plato ataupun Plato lebih betul daripada Socrates? Tak. Tiga-tiga tu buang jahanamlah tiga-tiga tu. Apa yang datang dalam Al-Quran yang difahami oleh orang yang khitab itu turun kepadanya, itulah kebenaran. Kerana kitab Al-Quran buku kebenaran,
Wallahu a'lam. Terima kasih.